Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, saf kepimpinan Surau Al-Ikhwan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah yang paling pendek, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah SWT dalam surah yang pendek ini boleh menyampaikan beribu mesej, berjuta mesej, tapi kita nak ambil pengajaran ataupun tidak, tak tahulah. Ayat ini sebenarnya menampar keegoan manusia. Allah berfirman, Inna a'tainaka al-kawsar, kami telah bagi kamu nikmat yang begitu banyak. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat berumah tangga, banyak nikmat Islam. Tapi kita ni tak sedar itu sebagai satu nikmat. Senantiasa mengeluh kaki kebas, sakit tu sakit ni, sedangkan dah 70 tahun pastilah sakit. Sebelum tu 70 tahun kaki tu bersama dengan kita, tiba-tiba kaki tu terpaksa dipotong kerana kencing manis. Kenapa kena mengeluh? Hanya dalam berapa bulan hilang kaki sebelah, berbanding 70 tahun menggunakan kaki tersebut. Sepanjang PKP, saya banyak membantu kami, banyak membantu orang-orang yang buta, cacat penglihatan. Sekitar Gombak saja ada 60 buah keluarga. Saya, alhamdulillah, kita dapat buat kerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Orang awal-awal PKP semua duduk rumah. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, sahabat-sahabat saya kumpulkan, kita buat face seal. Sebab Pusat Kesihatan Daerah PKD dan juga hospital-hospital seluruh Malaysia, dia kehabisan face seal, perisai muka. Alhamdulillah kita dapat buat 30,000 ketika awal-awal benda ni berlaku. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita membantu mereka yang cacat penglihatan. Ketika saya buat projek tersebut, sahabat-sahabat lain pun buat projek tersebut, dapat panggilan telefon di sekitar Gombak. Seorang lelaki, suami, beritahu, Assalamualaikum Ustaz, kami ni dah 3 hari makan nasi putih dengan ikan kering. Saya kata, bagi alamat, saya datang rumah. Bila saya datang ke rumah dia, tuan-tuan, kita bawa nasi ayam. Dan Masya Allah, tengok suaminya buta, isterinya pun buta, ada anak 2 orang. Dan suami dia dalam perjalanan ke tempat kerja, ke kedai untuk beli barang masa awal-awal PKP tu, besi tu telah dicuri orang. Besi pemijak lantai tu, kaki dia jatuh dan terpelecuk. Dan kemudiannya kita pun bagilah nasi ayam pada dia. Yang menarik perhatian saya, anak dia yang umur 5 tahun. Umi, dah lama kita tak dapat makan ayam, Umi. Alhamdulillah Umi, hari ini dapat makan ayam. Mak dia menangis. Ni keadaan orang buta yang susah kerana Allah tidak memberi nikmat mata. Kita ada nikmat mata,
asyik buat dosa, melihat benda-benda yang menyebabkan mata ni akan dibakar dalam neraka. Allah beritahu dah ayat ni, sesungguhnya kami telah beri kamu nikmat yang begitu banyak. Tuan-tuan haji, berapa kali pergi haji, pergi umrah. Tuan-tuan imam, alhamdulillah kita dapat solat berjemaah, alhamdulillah. Dan kita terlalu banyak nikmat yang kita dah dapat. Allah minta dua je dalam surah ini, salat, dirikan salat, dan juga berkorbanlah. Dua. Solat ni, nak solat ni kena korbankan sedikit masa, kena korbankan ego dan nafsu kita. Begitu juga dengan solat, begitu juga dengan korban. Korban juga menuntut kita melakukan sesuatu benda yang susah. Kalau dia orang kaya, dia korban seekor lembu, dia kaya. Korban seekor lembu itu bukan korban, itu biadab namanya. Dia kaya, korban seekor lembu, biadab. Korban ni, perkataan korban ni mesti susah. Ada seorang orang kaya datang jumpa saya, Ustaz, saya korban 10 ekor lembu. Senang ke susah? Dia kata, senang je Ustaz, duit saya banyak, 10 ekor lembu. Korban dia susah, susah nak keluar duit. Cuba korban 11 ekor lembu. Alhamdulillah, dia korban 11 ekor lembu, dia rasa susah. Itu baru nama korban. Sebelum kita pergi jauh menghabiskan ayat ini, patah balik, kita lihat peristiwa korban yang menjadi asbab pengorbanan pada hari ini. Yang pertama, tuan-tuan, Habil dan Qabil mempersembahkan korbannya kepada Allah Ta'ala. Itu saya tak nak cerita, ustaz-ustaz lain dah cerita. Yang kita nak cerita malam ni korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi antara Nabi yang kaya, tapi nasib dia tak dapat anak. Umur 90 tahun masih tak dapat anak. Sampailah umur 120 tahun baru dapat anak. Mula-mula berkahwin dengan Hajat Sarah. Berkahwin dengan Sarah, tak dapat anak. Dan kemudiannya berkahwin dengan Hajar, dapat anak. Bila dapat anak, orang kaya kalau dapat anak, orang laki-laki kalau dapat anak, dah lama tunggu anak tu, dah lama. Kita kalau kaya, kita seorang-seorang je, harta kita mati pergi ke mana? Harta kita mati pergi mana? Kita cari kumpul kekayaan ni pergi mana harta kita? Tapi paling tidak ada satu zuriat yang akan meneruskan nama kita dan menguruskan harta peninggalan kita. Dia jadi lain. Itulah perasaan Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba tuan-tuan dapat anak melalui Hajar. Pengorbanan yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, bila Sarah, isteri pertama dia, cemburu dengan Hajar yang telah memiliki anak, maka diperintahkan, nyahkan daripada bumi ini. Maknanya janganlah nampak kat mata aku. Maka apa berlaku? Dengan perintah Allah juga, naiklah Nabi Ibrahim dan Hajar dan Ismail yang baru lahir 40 hari daripada Palestin sampailah ke bumi tandus Mekah. Duduk 40 hari. Isteri kita kalau lahirkan anak kat hospital Selayang, tiba-tiba di hospital Selayang baru lepas bersalin dah boleh discharge, kita ambil pakai motorkar, mau mengamuk dia, kita kenalah pinjam kereta orang lain. Ini Hajar, seorang suami dibawa isteri naik unta dalam pantang tu jalan, sampailah unta tu berhenti dan tidak mahu bergerak lagi, iaitu di Mekah. Kemudiannya bermalam beberapa malam di bumi Mekah, dan kemudiannya dengan bekalan yang ada, ditinggalnya Hajar
dan anak kesayangannya atas perintah Allah untuk kembali ke Palestin demi meneruskan dakwah. Ketika itu, bayangkan perasaan seorang ayah yang baru dapat anak yang ditunggu selama ini, tiba-tiba terpaksa berpisah. Masya Allah, berpisah pula. Allahu Akbar. Mesti fikirannya berkecamuk. Apa anak ni nak makan? Apa akan jadi pada isteriku ini? Apa tiba-tiba Hajar menarik jubah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bangun dan nak keluar daripada kemah. Hajar tarik jubah. Wahai abang nak kena pergi dah ke? Ya. Adakah ini perintah Allah? Ya. Kalau begitu teruskan bang. Nescaya Allah akan memelihara aku bersama Ismail. Segala susah payah sepanjang 13 tahun Nabi Ibrahim balik ke Palestin 13 tahun. Dan apa berlaku tuan-tuan di bumi Mekah? Hajar lalui untuk membesarkan Ismail bukan perkara yang mudah. Tetapi Hajar tetap menitik beratkan. Ayah kamu seorang Nabi, ayah kamu seorang Rasul, beriman kepada Allah. Dan Masya Allah, sebentar lagi selepas 13 tahun balik, bertemulah Nabi Ibrahim dengan anak tercinta. Bila bertemu Nabi Ibrahim dengan Ismail, dipeluk, dicium, melepas segala rindu. Dalam masa 3 malam berturut-turut mimpi tentang penyembelihan anak. Kemudian disampaikan kepada Hajar dan kemudian diceritakan kepada Ismail. Nabi Ismail kata apa? Wahai ayah, lakukan segera, nescaya kau akan dapati aku seorang yang sabar. Masya Allah, tuan-tuan. Dan kemudiannya Nabi Ismail dibawa ke satu tempat dan dihalang, dihasut oleh iblis laknatullah. Maka itu yang berlaku jamrah, lontar batu tu. Sampai ke satu tempat, maka ketika Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, sembelih. Apa yang berlaku? Digantikan dengan kibas. Cerita ni selalu ustaz-ustaz cerita. Tapi malam ni kita ambil ibrah daripada korban. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita tengok siapa yang berkorban. Yang pertama, tuan-tuan, yang berkorban Sarah. Sarah cuba korbankan perasaan redha dia, tak dapat anak. Kemudian suami dia berkahwin seorang lagi, dia redha, cuma ada cemburu. Redanya kerana Allah, cemburunya takdir Allah untuk menjadi asbab berhijrahnya daripada Palestin ke Mekah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, yang nombor ni Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Yang kedua pengorbannya adalah Hajar. Siapa nak jadi nombor 2? Semua orang nak jadi nombor 1. Tak ada orang nak jadi isteri kedua. Tak ada orang nak dimadu. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, pengorbanan yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa dan berhijrah demi mengembirakan isterinya dan atas perintah Allah berhijrah daripada Palestin ke tanah tandus, iaitu Mekah. Lepas tu pengorbanan Nabi Ibrahim meninggalkan isteri yang baru dikahwini dan juga anak yang baru dia dapat. Nak tinggalkan tu punya berat perasaan. Dan kemudiannya Hajar terpaksa redha atas ketentuan Allah, berkorban perasaan dia, berkorban nak membiarkan suami dia fi sabilillah, pergi berjuang untuk agama Allah. Itu pengorbanan Hajar. Dan kemudiannya lalu pelbagai cabaran untuk membesarkan anak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim datang selepas 13 tahun sembelih anak.
Ini ujian yang besar. Bayangkan ibu nak membiarkan suami dia yang terpisah 13 tahun sembelih anak. Nah, kan perkara yang mudah. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, nak cari ni isteri yang redha dapat suami boleh korbankan hidup dia untuk Islam. Kan senang dapat hari ni. Dan kemudiannya Ismail, ayah lakukan segera, nescaya kau dapati aku seorang yang sabar. Nak cari seorang pemuda pada hari ini yang sanggup mati kerana Allah, bukan mudah. Bukan mudah. Tuan-tuan, kita sanggup mati kerana Allah, pembohong semua ni, penipu kita. Ayat ni, ayat surah ni saya akan tunjuk berapa ramai penipu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hikmah, tadi ibrah, pengajaran, hikmah, korban. Kenapa Nabi Ismail disuruh Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya Nabi Ismail? Kenapa? Jawapan dia satu perkataan ringkas: ujian. Semua manusia diuji. Jangan sangkalah kamu beriman selagi belum diuji. Ringkas. Ceramah PKP ni pendek-pendek je, tak boleh panjang. Saya bagi fakta. Jangan sangka kita beriman sebelum diuji. First, bayangkan Allah, Nabi Ibrahim ni diuji daripada kecil lagi, kesusahan demi kesusahan. Sebab tu dia diletakkan Nabi yang dipanggil Ulul Azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Sebab ujian dia berat. Dia daripada kecil diuji. Dengan siapa tuan-tuan? Ayahnya pengukir bahala. Suruh jual. Dia tak jual. Kemudian dengan pemimpin, dengan kerajaan dia, tuan-tuan dan puan-puan, buat pesta menyembah api, menyembah berhala. Itu ada kisah dia. Panjang cerita ni, cerita. Tapi tuan-tuan, ujian tak dapat anak lagi itu banyak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ujian untuk menyembelih anak ni ujian yang paling berat. Allah akan uji kita dengan ujian yang paling berat untuk tengok. Jadi tajuk pada malam ni sebenarnya adalah korban ujian cinta. Korban maksudnya ujian cinta. Wahai Ibrahim, mana yang lebih kau cintai, Allah atau Ismail? Sebab Allah tahu dalam hati seorang ayah, anak yang ditunggu selama ini Ismail itulah pujaan hatinya. Allah akan uji. Kita kadang-kadang diuji dengan perangai anak kita hari ini. Kita akan diuji dengan perangai isteri kita. Kita akan diuji dengan perangai orang keliling kita. Lepas tak ujian tu? Sabar ke tak sabar? Redha ke tak redha? Patuh ke tak patuh? Kita akan diuji. Kejap. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut ujian, semua manusia diuji. Ada orang diuji dengan kemiskinan, susah nak makan sepanjang PKP, dan semasa PKP sekarang ni masih berlangsung. Ada orang diuji dengan rezeki yang makin berkurang, perniagaan tak menjadi, dibuang kerja hampir 700,000 pengangguran sekarang, dan banyak lagi isu-isu pengangguran. Kawan-kawan saya di Media Prima, di TV3 dibuang kerja, tuan-tuan, bukan diberhentikan.
Sahabat-sahabat kita sampai pilot pun bawa Food Panda. Ramai orang diuji. Nak tengok beriman ke tak beriman, beriman ke tak beriman.